Assalamualaikum. Okey, baru-baru ni saya terbaca dalam satu Twitter bahawa seorang lelaki ni dia kata sewaktu dia sertai kursus perkahwinan, seorang ustaz ni kata pada dia yang mana duit isteri adalah duit isteri dan duit suami adalah duit isteri. Kalau tak silap saya lah, tweet dia kata macam tu. Okey. Saya agak kurang bersetuju dalam satu part sahaja, tetapi dalam hal yang lain secara keseluruhannya saya tak ada masalah. Cumanya dalam video kali ini saya nak berkongsi berkenaan dengan topik berkira dengan pasangan. Jemput tonton video ni sampai habis. Baiklah, berbalik kepada tweet lelaki tadi, sebenarnya apa yang saya kurang setuju adalah berkenaan tentang duit suami adalah duit isteri. Dalam hal yang lain saya tak ada masalah, tetapi cuma pernyataan itu perlu dibetulkan. Sebabnya sebenarnya bukan. Ini berdasarkan apa yang telah saya baca dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan bahawa terdapat satu hadis yang mana seorang isteri ini mengadu kepada Nabi Muhammad, dia tak mendapat nafkah yang cukup daripada suaminya. Kemudian Nabi pun mengarahkan dia supaya ambillah wang daripada suaminya dengan cara yang baik dan dengan cara yang cukup, sekadarnya untuk memenuhi nafkah yang kurang diberikan oleh suami tersebut. Daripada hadis ni saya nak betulkan pernyataan yang mana duit suami itu duit isteri. Yang perlu dibetulkan ialah duit suami itu ada hak isteri di dalamnya. Itu yang patut dibetulkan. Dan secara keseluruhan tweet tu saya tak ada masalah, cuma dalam bab ni sahaja. Okey, kita pergi kepada topik berkira dengan pasangan. Saya faham tentang wujudnya tweet ni sebabnya berlaku satu isu yang mana ramai orang tak faham tentang nafkah, dan perkara ni telah dikongsikan oleh seorang peguam. Dia menulis dalam Facebook dan dalam Twitter, dan kedua-duanya dia telah dikecam. Kalau perasan, dia cerita tentang nafkah seorang suami, tetapi orang tak faham. Orang anggap yang mana kita ni, peguam ni cuba untuk menafikan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Padahal sebenarnya itu dua isu yang berbeza. Kita perlu tahu beza antara tanggungjawab dan juga kewajipan nafkah. Sebabnya kewajipan nafkah ni memang telah diajar oleh Islam, telah diberi panduan oleh hadis Nabi. Ada turutannya. Pertama sekali, nafkah adalah kepada diri kita sendiri, kedua kepada isteri, ketiga kepada anak, dan seterusnya kepada orang lain yang dekat dengan kita lah, lebih afdal yang dekat dengan kita, iaitu keluarga kita sendiri. Itu kita kena faham. Tetapi kalau tanggungjawab tak menafikan hak orang lain. Bila kita sebut tentang tanggungjawab, ianya sama sahaja antara tanggungjawab suami terhadap isterinya, anak lelaki terhadap ibu bapanya, ayah kepada anaknya. Tanggungjawabnya semua sama, tak ada menafikan langsung. Cumanya dalam hal nafkah sahaja yang ada turutannya. Sebabnya dia telah dikecam dan orang tak faham, yang mana orang anggap suami ni jadi orang suruhan isteri, macam itulah lebih kurang, dan ibu telah dinafikan hak. Sebenarnya bukan macam tu. Sebab tu kalau kita nak membaca sesuatu, kita kena faham konteksnya. Kita tak boleh menggunakan hujah strawman yang mana kita cakap tentang perkara yang orang tu tak cakap pun, tapi kita kata dia cakap macam tu. Sebenarnya bukan. Dan juga saya baca dalam Twitter juga ada seorang ni, dia ceritalah tentang bekas suami dia. Saya tak kenal dia siapa, cuma saya terjumpa sahaja, yang mana telah diambil duit simpanan dia sebagai isteri untuk dibelanjakan kepada keluarga si suami. Padahal itu hak isteri, kita tak boleh pun kacau. Cumanya dia kata itu bekas suami dia lah, kisah yang lepas. Okey, cumanya bila saya bercakap tentang perkara ni, tentang orang-orang yang saya sebut dalam video ni, saya ambil daripada sumber yang terbuka. Bukannya dia cerita tapi dia tak nak beritahu orang, tapi sumber yang terbuka yang kita semua boleh tahu bila kita search sahaja. So saya harap video ni taklah mengayut ke siapa, cumanya menjadikan contoh isu sebenar yang telah berlaku dunia sekarang ni lah. Baik, mungkin ada yang kata, kenapa nak cerita pasal suami je, isteri pun mestilah ada tanggungjawab dia kan? Ya, betul. Ini berdasarkan satu hadis tentang pemimpin, yang mana setiap orang adalah pemimpin. Begitu juga dengan isteri, iaitu pemimpin terhadap keluarga dan anak-anak. Riwayat Muslim. Boleh rujuk dalam ruangan description, saya ada sediakan pautan untuk baca hadis ni, yang mana setiap kita akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti. Kita tak boleh lah nak kata yang takkanlah suami je penat-penat buat kerja apa semua, sediakan isteri tak buat apa, terima je nafkah apa semua, kesian kat suami. Bukan. Suami isteri ada tanggungjawab masing-masing, cumanya isteri yang tak payah bagi nafkah.
nafkah. Sebab tu kena bezakan isu nafkah dengan kewajipan. Kewajipan isteri ialah memenuhi keperluan suami. Selain itu juga tanggungjawab terhadap rumah tangga. Contohnya, jagalah urusan rumah tangga dengan baik, sama-sama membantu suami, jaga anak-anak. Itu akan disoal ke akhirat kelak. Orang yang faham tentang agama ni, faham tentang panduan yang telah disediakan oleh Islam, dia tak akan tanya-tanya, takkan macam ni, takkan macam ni. Orang yang faham tentang agama ni, dia akan faham lah, masing-masing ada tanggungjawab, masing-masing ada hak. So tak ada isu untuk salahkan satu sama lain. Manakala tanggungjawab terhadap ibu bapa tu isu yang berbeza. Sebabnya contohlah, kalau ibu bapa kita tak sihat, sakit ke memerlukan bantuan, sudah semestinya kita sebagai seorang Islam mestilah kita bertanggungjawab untuk tolong ibu bapa kita. Tak ada pertentangan dari segi nafkah, sebab itu adalah tanggungjawab untuk membantu. Bukannya kita kata okey, nafkah kita kena utamakan isteri, maksudnya kita tak payah bagi langsung duit kepada mak ayah. Bukan macam itu. Tetapi nafkah yang diutamakan, keutamaan. Jangan sampai isteri itu terabai semata-mata untuk bertanggungjawab terhadap ibu ayah. Walhal isteri kat rumah tak dapat apa yang cukup, nafkah semua tak ada, tak cukup. Sebab itulah berlaku banyak perceraian sebab isu-isu macam ni yang orang tak faham. Okey, bila bercakap tentang nafkah ni, saya juga ada terbaca dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan juga, yang mana terdapat dua keadaan si suami tak wajib untuk memberikan nafkah kepada isteri. Pertama ialah apabila isteri tidak mahu melayan suami atas tuntutan fitrah seksual seorang manusia. Maksudnya ialah dari segi mempunyai sebab yang tak kukuh. Contohnya memang sengaja tak nak layan. Tetapi kalau contoh sakit atau badan penat, ada sebab yang kukuh. Dan kedua ialah apabila si isteri tak mahu tinggal di tempat yang suaminya telah sediakan tanpa sebab yang kukuh juga. Contohnya, dia nak tinggal kat rumah mak ayah dia sahaja, walaupun suami dah sediakan rumah dan tak ada apa halangan pun, tak ada apa masalah pun dalam rumah tersebut. So suami boleh tidak memberikan nafkah atas dua elemen ni lah. Itu berdasarkan apa yang telah ditulis oleh Mufti Wilayah Persekutuan, diambil daripada para ulama'. Okey, bila sebut tentang elemen nombor 2 iaitu tinggal kat tempat yang sesuai, saya teringat ada seorang dia macam kat Twitter juga, dia tulis pasal perancangan kewangan, tapi dia tulis yang dia kongsi bilik dengan isterinya. Lepas tu ramai pun kecam dia lah. Okey, ini antara contoh orang yang kurang faham tentang nafkah. Antara nafkah yang wajib diberikan kepada isteri ialah tempat tinggal. Selain tu makanan, pakaian, apa semua. Tapi bila dah kena kongsi bayar duit, itu bukan nafkah tu. Itu bukan maksud nafkah. Tempat tinggal tu pula kongsi dengan orang lain sebab bilik sewa. So memang tak sesuai untuk tinggal sebagai pasangan suami isteri, sebab nak menjaga privasi apa semua. Isteri mestilah nak kena rehat-rehat, buka tudung kan. Takkan nak kena pergi dapur pun nak kena pakai tudung. Contohnya. Okey, jadi kesimpulan yang saya boleh buat ialah kita kena faham dulu tentang beza nafkah, beza tanggungjawab. Yang mana sebelum kita kahwin tu, tuntutlah ilmu dan kita kena faham bezakan isunya. Kita tak boleh bakulkan sekali satu isu dalam satu kenyataan, yang mana orang akan salah faham. Okeylah, itu sahaja pendapat saya tentang hal ini. Semoga bermanfaat dan jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.